Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zugni dalam Dunia 11 Pagi. Buat pertama kali, kes harian COVID-19 di Amerika Syarikat catat angka tertinggi iaitu 201,961. Menurut data Johns Hopkins University, jumlah itu disebabkan sebahagian daripada kes yang tertangguh pada hujung minggu. Ketika ini, jumlah keseluruhan jangkitan di negara itu mencecah 10.2 juta. Manakala angka kematian pula 239,588 selepas 1,535 lagi kematian dicatat dalam tempoh 24 jam. Itali pula merekodkan kes kematian harian tertinggi akibat wabak itu iaitu 580 sejak 15 April lepas. Ini menjadikan keseluruhan kes kematian 42,330. Jumlah kes baru pula 35,098 menjadikan jumlah jangkitan menghampiri angka 1 juta iaitu 995,463 kes. Pihak berkuasa Itali turut mengumumkan 5 zon kuning kini bertukar menjadi jingga. Sementara itu, keputusan Brazil menghentikan ujian percubaan vaksin COVID-19 yang dibangunkan China mencetuskan sengketa politik. Namun, Presiden Jair Bolsonaro mendakwa keputusannya itu satu kemenangan peribadi untuk menghalang penggunaan vaksin CoronaVac yang dihasilkan firma farmasi China Sinovac Biotech. Ia berikutan dakwaan wujudnya insiden yang melibatkan penggunaan vaksin berkenaan kepada sukarelawan semasa ujian klinikal dilakukan. Ketika ini, Bolsonaro memberi sokongan kepada beberapa vaksin lain termasuk yang dibangunkan oleh Universiti Oxford, syarikat farmasi Britain Sweden AstraZeneca, firma gegasi Amerika Syarikat Pfizer dan BioNTech Jerman. Para pemimpin Eropah berjanji akan bekerjasama rapat dengan Amerika Syarikat bawah kepimpinan Joe Biden. Perdana Menteri Britain Boris Johnson, Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Chancellor Jerman Angela Merkel antara yang mengucapkan tahniah kepada Biden. Beliau ketika bercakap kepada wartawan di Delaware berkata Amerika sudah kembali. Pasukan peralihan mengatakan bahawa Biden merancang untuk bekerjasama dengan Eropah termasuk memerangi pandemik COVID-19 dan juga perubahan iklim. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA akan meneruskan misi terbaharunya untuk menghantar angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa ISS Sabtu ini. Pentadbir NASA Jim Bernstein berkata misi kali ini akan menggunakan kapal angkasa SpaceX iaitu sebuah syarikat yang diterajui oleh jutawan Elon Musk. Angkasawan terlibat Michael Hopkins, Victor Glover dan Shannon Walker dari Amerika Syarikat dan seorang angkasawan Jepun, Soichi Noguchi. Pelancarannya dijangka diadakan di Pusat Angkasa Kennedy di Florida pada pukul 7.49 malam waktu tempatan. Ia dijangka tiba di ISS 8 jam kemudian. Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Kumpulan Hak Asasi Manusia mendesak siasatan segera dilakukan susulan penggunaan senjata api oleh polis Meksiko. Ketika kejadian tunjuk perasaan golongan feminisme di Cancun, seorang wanita maut dan 2 wartawan mengalami kecederaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Asasi Manusia Meksiko tidak mendedahkan punca kecederaan kedua-dua wartawan tersebut. Suruhanjaya itu turut mendesak kerajaan tidak membenarkan siaran secara langsung ketika bantahan. Sukan F1 mengumumkan 23 kalender sementara untuk musim 2021 termasuk perlumbaan pertama kali dianjurkan di Arab Saudi. Menurut kalender baru itu, perlumbaan di Jeddah dijadualkan pada 28 November. Sementara itu, Grand Prix Vietnam digugurkan sekaligus menyaksikan slot perlumbaan pada 25 April 2021 buat masa ini masih kosong. Abu Dhabi pula akan menjadi lokasi penutup tirai pada 5 Disember 2021. Pelumba MotoGP Antonio Giovinazzi membuat keputusan untuk berehat daripada perlumbaan musim depan. Bagaimanapun, pelumba Itali berusia 34 tahun itu tetap berhasrat kembali beraksi jika mendapat tawaran. Giovinazzi pada Ogos lalu mengumumkan meninggalkan pasukan Ducati akhir tahun ini. Menerusi laman Instagram, beliau mengakui menolak beberapa tawaran sebagai pelumba ujian tahun depan kerana ingin bebas daripada perjanjian. Sepanjang 19 musim dalam semua kategori, Giovinazzi berjaya menjuarai 25 perlumbaan, 20 petak utama dan 103 podium. Akhir sekali, legenda bola sepak Argentina Diego Maradona dijangka dibenarkan keluar dari hospital dalam masa terdekat. Menurut doktor peribadinya, Leopoldo Duque, bekas bintang bola sepak itu kembali pulih selepas menjalani pembedahan otak.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.